3 tingkatan sabar. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Dapat berapa banyak? Dapat 300 tingkatan darjat pahala. Wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur. Hari ini dapat kita bersama-sama. Walaupun ada lagi beberapa orang belum sampai, tak apa, kita mula dulu kan. Macam mana tertinggal bas kan. Jadi hari ini kita santai-santai ya kan. Konsep dia RTSB tu biasa. Tahu tak? Tak tahu? Tadi aku buat tadi kan? Itu konsep dah RSB je. Itu rehat santai bantai. Jadi mudah-mudahan mudah je. Jadi kita kena faham, saya selalu sebut satu perkara. Kita ni sebagai pekerja kan, sebagai staff, kita ni membentuk satu organisasi. Macam badan kita lah. Badan kita kalau ada satu part yang terasa sakit, tangan terseliur, bengkak, maka seluruh tubuh lah yang akan terasa. Bukan kata cubit paha kiri, paha kanan terasa, satu badan terasa. Kalau betul lah cubit paha kiri, paha kanan terasa, asal mulut lah bunyi. Aduh, kan? Kenapa bunyi mulut tu? Sebab satu badan terasa. Terima kasih kepada meja ni kerana sudi membenarkan saya duduk di sana tadi dan dapat makan kacang tu tadi. 2 kali dia sebut, dia kirakan dia persilakan kali kedua terasa sindir sangat, rasa macam. Tapi terima kasih lah, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Tak minum air, itulah tu. Bagus tengok. Saya tanya, Ustaz tak minum air? Wah, bagus. Jadi sebenarnya apa yang saya nak beritahu adalah betapa sementaranya hidup kita ni, kita jangan sia-siakan dengan perkara-perkara yang tak baik. Kita kena sentiasa dengan perkara-perkara yang positif. Seperti mana yang kita tahu dalam hidup kita ni, kita kena anggap semua perkara itu adalah merupakan satu ibadah dengan caranya kita buat benda-benda yang baik. Sebab itulah disebut walam khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Taala. Kan? Jadi malahan kita duduk ni pun dianggap sebagai ibadah kalau kita letak niat kerana Allah. Bukan sebab wah ni kita settlekan 1 jam habis tinggal nak mandi swimming pool dia betul ni. Tak ada kan? Kan? Mana tahu. Lepas ni ada aktiviti macam itu juga ke? Ada juga? Ada masa swimming pool lah. Dia memang dia jaga jadual dia tu. Betul lah. Tak, maksud saya tu, kalau kita letakkan niat kita sebagai satu ibadah, maka dia tak sia-sia. Berkahwin, kita letakkan dia niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Sepanjang jadi isteri tu, pahala. Suami panggil, yang masuk dalam bilik, masuk dalam bilik, pahala. Tak kisahlah apa juga aktiviti dia buat. Sebab dia akur pada perintah suami. Jangan main-main. Dalam bab itu pun dikatakan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi bukanlah saja-saja cari belakang unta tu. Kan? Kenapa? Maknanya perbuatan yang oleh suami itu sebab hati kita niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Suami bagi nafkah pada isteri. Bagi ni ambillah untuk belanja bulan ni apa semua ya, masih ya. Abang yang bagi, abang tak terima kasih. Terima kasih sebab tolong jaga abang. Abang. Bagi tu pahala ibadah. Melahirkan anak, niat kerana Allah, pahala ibadah. Oh, lagi banyak pahala. Anak-anak pula yang banyak komplikasi kan. Lepas tu dengan apa? Tak kira lah ada peralatan sokongan pada Medivest ke tidak. Tak kisahlah, tapi bila beranak tu, kesakitan itu kan, bila diberikan ganjaran kalau dia mati, dapat syahid akhirat. Itu antaranya. Tetapi kita ni manusia ni masalahnya, kita bukannya hidup ni semudah ABC. Nabi buat satu garisan lah. Nabi buat satu garisan. Kalau kita boleh, saya boleh tunjukkan Nabi ni dia buat garisan macam ni dekat tanah. Dia buat garisan panjang ni. Nabi ambil kayu, ganting tu. Nabi buat garisan panjang macam tu. Kemudian dekat garisan tu tergantung macam satu petak. Nabi buatlah satu petak. Garisan banyak. Garisan panjang. Kemudian ada satu petak. Tergantung dekat garisan ni. Petak segi 4 tepat. Bukan segi 4 sama, segi 4 tepat.
Kemudian dalam petak tu, Nabi cakap-cakap macam tu. Faham tak maksud dia? Nabi kata, yang garisan panjang ni nak bagi tahu itulah cita-cita manusia. Cita-cita dia panjang. Nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni. Yang 4 segi tadi, segi 4 tempat tergantung tadi, setakat tu je umur yang kita ada. Dan dekat dalam kotak dia cakap-cakap, itulah ujiannya, cubaannya, dugaannya, rintangannya, bala, musibah. Dahlah umur pendek, diuji pula macam-macam, maka terserahlah pada kita bagaimana cara kita menghadapinya. Tapi Tuhan janji kat kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan ciptakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan sebenarnya bila ujian tu Tuhan bagi, Tuhan nak tengok kita cakap apa. Tuhan bagi COVID keluarga, nak tengok Cik Abdullah cakap tu. Dia mungut, aduh, time aku nak pergi ni, time ni lah kau datang. Contoh. Sebenarnya suara tu yang Allah nak dengar. Malaikat akan report balik. Digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, 3 tingkatan sabar. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Dapat berapa banyak? Dapat 300 tingkatan darjat pahala. Kita sabar, nak start ni, tak apalah, naik atas jap, tak apalah, lambat sikit, tak apa. Yang penting sembahyang, dapat 300 tingkatan darjat pahala. Pada orang, malah lambat, tak apalah, masuklah ke dalam kita fikirlah sembahyang macam mana. Mana dia tolak ke tepi. Dalam perjalanan, dia terlampau nak mengejar, datang ke skip, dia sampaikan tak sembahyang. Contohlah kan, kalau sempat dia kot sembahyang jap, berhentilah sembahyang jap, berhenti sembahyang jap. Contoh. Jadi mana kata, perbuatan kita sabar untuk taat perintah Allah dapat 300 tingkatan darjat pahala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Macam mana? Kawan-kawan ajak mengumpat. Aku dengar Samsul debat kan. Contoh. Dan seorang pula berbunyi, alah kau ni tak baik lah. Alah macam kau baik sangat. Dah kena sama. Bukan senang. Dah, ayolah ya, aku join. Sesubat apa? Dia join juga. Tapi makna kata, kalau dia tu sabar, dia tetap tegas dengan prinsip, dengan ikut peraturan undang-undang Islam, kau ni tak baik lah ngumpat orang. Alah macam kau tu baik sangat. Iya, aku tahu aku ni tak baik, tapi anggaplah ni usaha aku nak jadi baik. Dia sabar. Itu yang kedua. Itu dapat 600 tingkatan darjat pahala. Yang mana jarak antara satu darjat itu adalah di antara langit dan juga bumi. Bayangkan, betapa besar. Dan begitu juga yang ketiga, sabar atas ujian dan dugaan. Baru nak elok sikit hidup, baru nak bahagia, mak pula Allah Ta'ala ambil nyawa. Contoh. Baru nak apa sikit, anak pula sakit. Baru nak apa sikit, lah rotek mati. Serentak lah tu 5 kereta. Ada 5 biji kereta, serentak hari lahir. Kan, rotek tu hari lahir kan. Pening kepala. Aduh, time ni lah kau nak mati rotek. Langsung sungkup kereta dengan penutup kain. Ataupun sanggup keluarkan, buka nombor plate supaya orang. Tapi sebenarnya Tuhan bagi itu ada sebab. Tuhan yang janji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah janji juga fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesusahan itu ada kesenangan. Sesungguhnya 2 kali sebut sebalik kesusahan itu kesenangan. Nak bagi tahu kau faham tak? Lepas susah sana lah. Lepas susah sana. Tak juga. Teruklah apalah, matilah lebih baik. Jangan. Bila kita sakit, bila kita ada ujian, Tuhan hantar 2 malaikat pergi tengok. Wahai Shima. Ada nama Shima? Tak ada. Okey, wahai Liza. Tak ada juga. Nama kau Fatimah kamu? Fatimah dah tahu tak? Salehah. Farah. Farah. Bila bagi Farah tu dia sakit apa tau? Sakit tumit. Aduh, bijak sakit lah. Macam tu kan? Masa tu Allah hantar 2 malaikat. Kau tengok Farah ni cakap apa? Aduh, sakit kan? Tuhan suruh aku rehat sikit kot. Alhamdulillah. Sekarang ni kurang sikit, aku bisa ada kembali. Boleh aku rehat. Bila dia bersyukur, Allah Ta'ala kata kalau dia mati, akan ku masukkan dia ke dalam syurga
Dan kalau dia sehat, kalau dia hidup, akan aku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Tu dengan so fresh. Bila dah elok kaki dia, mana tempat nak shopping ni? Cakap lah mana nak. Cakap. Dah macam dah kena sampuk tu. Itulah dia punya bila dia baik tu. Kan? Tapi kalau dia kata, aduh, kenapa lah tadi nak sakit kaki lah, mati lagi baik lah. Contoh dia kata macam tu. Dia mengungut. Pada ketika itu Allah Ta'ala sebut apa? Kabarkan padanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Maknanya Tuhan ni tak nak tengok kita dah. Hidup kena positif. Tahu tak kisah dekat hutan Amazon tu, ada orang asli ni. Puak-puak ni lah, yang dalam hutan tu. Dia ada satu adat tu, memang dia bagi makanan, dia bagi buah, dia bagi apa dekat pokok yang bagi hasil dekat kampung, dekat keluarga dia. Tapi bila pokok tu dah tak keluarkan hasil, dia boleh buat satu upacara tu, dia keliling dengan pokok tu. Dia mengelilingi pokok tu, dia maki pokok tu berpagi dengan bahasa dia lah. Dia maki pokok tu berpagi sampai petang. Dia buat upacara. Tahu tak apa berlaku? Mati pokok tu. Pokok tu mati. Nak beritahu, kalau pokok kau maki boleh mati, kau bayar kalau orang berani kau maki. Itu sebab pentingnya kata-kata positif. Saya pernah dengan sahabat-sahabat saya. Kita orang pakat nak cakap dengan kawan kita yang seorang tu. Dia badan dia gemuk betul. Tak ada siapa yang lawan dalam ni. Gemuk betul. Kita orang pakat 10 orang dalam masa berbeza untuk cakap dia kurus. Weh, kau nampak kurus lah. Mana je kau? Orang pertama. Respon pertama. Lepas tu dia lah dah 10-20 minit tu tersempak dengan kawan kedua pula. Weh, kau nampak kurus sikit lah. Kau ni dia betul. Nah, lain jawapan dia. Sampai orang yang kelima, dah ramai orang sebut. Orang kelima pula. Weh, kau nampak kurus lah. Adalah sikit. Nampak jawapan dia dah berubah. Dia dah mula percaya dia memang dah kurus. Sampai saya orang ke-10, 7, 8, 9, 10. Saya ke-10. Jap. Berhenti, tengok. Kau nampak kurus lah. Macam ni lah, nanti aku ajar kau cara. Confident nak ajar kita macam ni. Maknanya kita kena sentiasa belajar bercakap positif. Sebab apa? Orang yang positif ni dia boleh berjaya. Dia boleh ke depan. Tapi kalau dia cakap, aku memang nasib aku macam ni lah. Tak ada rezeki lah untuk aku. Aku sampai mati lah kat Medivest ni memang tak ada apa dah. Tak ada mana lah hidup. Macam ni lah. So pakai baju pink. Baju pink so pakai hitam. Kuning. Tukar dah, bukan kuning. Oh, tak. Contoh lah. Kita kata kan. So kuning, so merah-merah, so pink, so hitam. Kan? Bagi hitam tu, tapi sains tak kena. Macam tak ada bagilah. Gitu lah. Jadi, makna kata dah kita kena positif. Saya tak sentuh pasal tu. Cuma sangka baik. Kan? Tu sebabnya dalam hidup kita ni susah. Kalau kita belajar, tu sebab saya kata bahagia ni kan. Bahagia bukan tengok apa yang kita ada. Bahagia bukan tengok apa yang kita ada. Contoh, kita duduk je dekat satu kursi rehat dekat bandar. Kita tengok couple tu jalan, suami isteri tengok. Ya Allah, muka suami dia tak boleh belah weh. Contoh. Ataupun suami tu handsome, kita tengok bini dia. Weh, kita buta ke apa? Kita cakap kan? Dah, itu yang kita tak faham tentang maksud bahagia. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita kepada apa yang kita ada. Macam tu juga dengan kerja kita. Berapa ramai orang sanggup? Biarlah nampak ya. Contoh seorang letak jawatan. Saya ingat saya nak berhenti lah, cukup lah. Saya nak fokus pada keluarga saya. Wahal tahu kau tak kerja lain, kau dah dapat tawaran lain. Kau tak payahlah nak cakap kau. Saya nak concentrate, nak fokus pada family. Kau tak tahu kan itu. Kan mana ni selama ni kau tak fokus pada family ke selama ni kau berperasan ni kau ada 5 orang anak, kau berperasan. Tiba-tiba kau berperasan lelaki kau perlu dijaga, perlu dibelai. Contoh lah, kan? Contoh. Saya tak tahu lah, saya tak tahu pun kajian kes ni, tapi saya agak-agak macam tu lah. Contoh berhenti. Nak berhenti kan, okey tak apalah. Cik Abdullah pun okey lah. Nak buat macam mana, saya ucapkan dia maju jaya. Bukan sedikit kes yang datang pun. Cik Abdullah, saya nak kerja balik lah Cik Abdullah. Saya ingat cukup lah saya fokus kat family tu. Memang ada. Mungkin ada lah, Cuma,
Cuma bila dah berhenti kan, bila dah berhenti kita kata kita nak mengubah ni, kita pun nampak kita berhenti dia jawatan kosong tu, kita buka jawatan kosong. Lambat orang nak jawatan kita. Tu sebab Imam Al-Ghazali kata, syukur ni bukan gosok dada ni, alhamdulillah, maka tu syukur. Tak, syukur ni ada 4. Pertama, dengan mulut kita, alhamdulillah, alhamdulillah, dapat rezeki kerja dengan manifest. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tu? So sebut 4 bonus. Nah, yang kedua, Imam Ghazali ajar hati mesti memperakui siapa yang bagi nikmat. Tuhan bagi nikmat. Tanyalah, aku dulu bekerja. Masa saya jadi pengarah nona dulu, yang punya awak khusus kat BTN, Taman Negara itulah yang dekat Chalet aku duduk ramai-ramai. Hotel pun hotel yang jenis yang orang tak nak duduk dah, baru kau pergi situ. Ini kau duduk dekat hotel orang tak duduk lagi, kau tahu. Hotel baru betul Scapes. Hujung dekat dia lah hotel lagi. Ini paling baru ni. Kau tunggulah dia bangun sebelah hotel baru, ada hotel baru. Mana punya paling latest. Dia ukur yang paling hujung sekali. Mana latest. Mid hill kot, mid hill. Maknanya dia belah tanah sampai tengah bukit nah. Inilah hotel. Tak ada dah hotel lain. Paling latest punya lah. Tak syukur lagi ke? Kau tengok makanan punya sorry bokeh lauk pun tak ada. Kau nampak tak tu? Semua ada sumbek dalam pinggan. Kau nampak tak tu? Aku tak boleh lah. Aku ni macam malam sekitar balon mana sempat. Itu betul. Tapi yang punya sedap tadi telur dadah dengan budu, cencaluk. Apa tadi? Olive. Baik. Syukur. Toilet dia tadi. Kenapa orang tadi? Ustaz, nama Ustaz lain. Saya tak pernah jumpa toilet yang macam ni indah. Mengamati toilet dia dah berapa lama? Wow. Lepas tu main handphone. Leka pula aku. Macam kat bilik tidur. Rupa. Nah, itu sebabnya bersyukur. Kadang-kadang kita willing, kita biarlah kita ada suami yang tak handsome pun tak apa. Biar handsome kat mata kita sudah. Macam ni baru handsome. Yang suami pun sama. Hai, kenapa isteri abang ni cantik sangat ni? Abang tu ada je. Perempuan kalau dipuji memang tak nak ngaku. Dia puji perempuan lain marah. Memang tak faham dengan sikap perempuan. Kau perempuan sendirilah tempat lain. Kadang seorang isteri dia boleh marah suaminya untuk benda yang suami dia buat dalam mimpi. Kau agak-agak lah. Saya mimpi pak. Ada pompak masuk mata. Kamu boleh relax tengok Netflix. Cerita manifest. Okey, manifest tak? Manifest. Manifest. Contoh. Boleh. Bayangkan. Hidup kita ni belajar bersyukur. Belajar bersyukur. Kadang-kadang kita mempertikaikan benda-benda yang kita tak ada. Kita marah benda yang tak ada. Rezeki ni bukan apa yang kita tak ada. Tapi rezeki ni apa yang Tuhan bagi kat kita dan kita kena faham itulah yang terbaik Tuhan bagi kat kita. Contoh seorang anak. Saya ada bagi contoh lah sebelum ni. Bagaimana seorang anak dia ambil PSA. Kita doa, ya Allah, bagilah anak aku 11A, ya Allah. Spesifik doa. Jadi bila dapat 10A, aku doa 11 tak makbul. Bukan. Doa yang paling baik, ya Allah, berikanlah keputusan yang terbaik pada anak aku, ya Allah. Itu yang paling baik. Jadi kita ready dah. Anak kita sampai dengan apa keputusan dia beritahu kita, itulah yang terbaik. So macam Rizal, semua E mak, alhamdulillah. Nampak macam mana, dah takat tu je otak kau. Macam tu. Dia bila dia cakap, mak aku tak marah pula. Dia terkejut tau. Dia rasa tersedar dari lamunan dia. Tadi dekat sekolah pun kawan-kawan yang ejek dia. Dia kata tak boleh jadi ni. Takkan aku nak bagi mak aku result macam ni. Diam-diam dia kerja part time. Dia ambil PSA semula.
Dia receipt balik, dia ambil balik, dia take balik exam ni paper Jun. Paper Julai dah tak ada, paper Jun. Dia ambil balik semula, dia tampal sijil tampal ni. Result dia bagi lagi baik, dia dapat masuk college, dapat kerja yang baik dan dia dapat hadiah pada mak dia, keputusan yang baik. Maka betul tak semua E tadi yang terbaik? Betul. Anak-anak dia mungkin tak bagus, anak-anak kita mungkin tak bagus dari segi akademik, tapi rupanya dia bagus buat kemahiran. Dia pergi belajar segi kemahiran, penghawa dingin. Dia tengok aircon tu, dia tahu on ke tak. Dia tahu aircon tu on ke tidak. Yang tu tak payah belajar tinggi kalau kan. Tapi itulah dia keadaan dia. Kadang-kadang kita ni tak bersyukur bila kita dah hilang. Imam Ghazali kata yang kedua hati. Yang ketiga apa? Tindak tanduk perangai kita mestilah menggambarkan kesyukuran kita. Apa tindak tanduk? Bekerja sesungguh. Kalau payment, jangan lambat-lambatkan. Masuk payment penceramah. Saya tahu tadi dah masuk dah, banyak tadi. Dah masuk dah. Terkejut je. Saya bayar tak faham lagi tadi kan. Kan? Paling awal betul belum sampai dah masuk. Terkejut je. Jadi kau kabut tu cari jalan mana waktu. Tak adalah. Tapi itu maknanya tindak tanduk buat dengan bersungguh-sungguh. Kerja dengan sebaik. Sebab kita tahu tau level kita kat mana. Kita tahu kita boleh buat lagi baik ke tak, kita tahu. Sebenarnya. Contoh waktu minum kan, tadi makan kan, kita boleh tengok jam. Kita tahu. Relax sikit lah, tak apalah, lambat sikit tak kisah. Itu kita decide. Bukan kata apa, kita tahu dah nak start 2.30. Kan? Kita sendiri tengok, dia rokok apa dah, 2.25 dah. Habiskan yang terakhir. Makan sikit tu. Kita kan. Tapi kalau dia ambil sikap, 2.35 lah, setakat 5 minit normal lah. Kalau kita letak attitude macam tu, kita faham, maka kita tanggung lah. Dari segi amanah dia. Contoh juga kan kerja, kita keluar minum kan. Kita tahu dalam tempoh 10 ke 15 minit waktu break tu, kita boleh makan setakat mana kita makan 15 minit ni. Dengan minuman yang macam mana. Berbual pun cerita sikit pasal episod drama Takluk Cintaku tu pun mungkin lah tambahlah dalam 2-3 minit lagi lah. Tapi kalau dia highlight dulu kejap lagi, ada masa lagi. Bila kita dengan sedar, maknanya dengan niat kita sendiri melanggar amanah. Itu sebab kesan daripada bila tau? Kesannya adalah apabila kita bawa hasil gaji bulanan kita bagi makan pada family kita. Itu akan ada kesan. Tanda-tanda keberkatan dalam keluarga, dalam rezeki kita, pertama, kita rasa apa yang kita ada ni cukup. Kita rasa cukup. Tak apalah, kereta aku macam ni pun okey. Ada orang nak kereta buruk je. Dia cat 5-6 kali lah. Macam saya punya Azia tu, dah 5 kali dah cat. Cat balik warna putih. Bagi colour cantik balik. Bukannya putih biasa. Saya pakai crystal white. Azia siap reverse camera, leather seat. Ada Azia, ada reverse camera. Sebab dah kereta-kereta lain ada reverse camera, kita pun nak ada tu reverse camera juga. Betul? Dan sebab kita belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Tak ada masalah. Dan yang keempatnya, kata Imam Al-Ghazali, tanda syukur itu adalah memelihara nikmat supaya tidak rosak. Ramai orang bila dah tak ada nikmat tu boleh tahu. Contoh minta maaf saya sentuh kalau sensitif, adalah contohnya kalau kita kehilangan kedua ibu bapa kita. Salah satu. Kita akan rasa. Kata, macam saya lah dulu arwah abah ada. Tapi bila abah dah tak ada tu, dia macam memang satu puzzle yang dalam ada benda tak komplit lah. Kan? Abah ni memang bergurau pula. Terasa dia tak ada. Macam kita, mak tak ada kan. Kalau tidak dulu, mak doakan mak mak doakan sekarang tak tahu nak cakap. Kena cakap dengan mak orang lain. Betul? Makcik doakan saya, makcik tak sama dengan mak kita sendiri. Itu sebab selagi ada mak, kena appreciate. Itu yang kadang-kadang orang yang dah tak ada mak, dia heran orang boleh buat mak dia tak elok. Kita heran bila dia peluang jaga mak dia, tak jaga mak dia. Macam tu juga kita heran orang susah dapat kerja. Bila dapat kerja, dia heran kenapa orang dapat kerja tak nak kerja betul-betul. Heran. Heran. Aku ni punyalah nak kerja, boleh tak tolong orang kerja. Lepas tu bila kita masuk tempat kerja, kita nampak orang kerja main-main. Alah, tak payah kau nak kerja sangat. Cik Lola kaki sahur. Buat je. Macam ni, kita buat kerja sikit, dah lah apa tu minum. Yang penting kerja kita tu settle. Wah, kita boleh buat lebih baik lagi. Itu
Tujuan kita ni diambil bekerja sebab tahu kemampuan, kompetensi kita setakat mana. Kita boleh pergi ke mana. Tapi memanglah tak boleh nak paksa benda yang kita tak boleh buat kan. Bagi orang finance jaga legal penting lah kepada. Macam saya legal bagi jaga finance. Memanglah manjang balance je. Dia macam jari ni lah, jari kita ni, kemampuan ni dah ada saiz dia. Jari telunjuk, jari hantu, jari ni kan. Ambil minyak gamat hari-hari, gosok jari telunjuk. Lepas bulan tengok sama panjang tak kan jari hantu. Tak sama, melainkan kau accident. Kau accident rata semua. Itulah yang ceritanya. Makna kata belajar menghargai kerja kita sebab manusia ni selalu akan faham erti sesuatu nikmat ni setelah dia kehilangan. Tengok bulan puasa. Bulan puasa hari pertama. Kita bangun dah terlewat. Tak sahur pula dah lah hari first tak sahur. Nampak pula coklat semalam yang atas meja semalam kau tak peduli. Hari ni sedap sangat coklat tu. Betul tak? Bila dah tak ada kau tak boleh makan baru kau terasa. Tu yang gila talaknya tu kan kira. Orang gila talak kan bila dah ceraikan isteri dia. Lalu bila tengok isteri dia bersanding dengan orang lelaki lain tu romantik dengan dia. Bodoh aku tak jaga dia dulu. Aduh. Kan? Kita pula macam tu lah. Kan? Kenapa lah dulu waktu dia nak kat aku tak nak kat dia. Rupa-rupanya dia ni pelakon je lah. Contoh lah kan, yang kita tolak tu Fatah Amin. Kawan-kawan ni bodoh, kau ni bodoh. Kalau bodoh, kawan-kawan kita marah. Kenapa kau tak apa dulu dia? Aku tak tahu pula dia handsome macam ni. Hari ni contoh lah. Contoh. Saya itu isi minyak pun tegur. Pelakon Bukanlah mandai. Tak ada lah mana. Ya, pelakon. Bukan. Ya, lah itu pakai mask pun kita tahulah. Saya pun tak mahu. Saya tak tahu. Ada Nazis kan? Siapa orang kata? Dia kata. Saya kata bukan. Tak berdegil dia. Ya Allah. Nak ambil gambar boleh? Ambil gambar boleh? Boleh. Ambil gambar. Lepas tu dia tag. Malam tu pun dia tag saya dekat Instagram tu. Samsung official. Sorry salah orang kan. Tak apa. Tak okey je. Kan? Tapi saya bersyukur je. Walaupun saya bukan ada Nazis. Orang kait dengan saya. Saya okey je. Kan? Dikaitkannya tu pula kan. Macam-macam. Ini semua berlaku kan. Ini semua berlaku. Kan? Jadi belajar bersyukur. Sebab erti kehilangan yang kita hilang tu kadang kalaulah kita sempat untuk redeem balik tak apa. Macam contoh berhenti kerja. Lepas tu nak kerja balik dengan Merivest. Jumpa dengan Cik Dola. Kalau betul ada ruang kat kita, fine. Tapi kalau tiba tak ada ruang ni, kita betul saya bukan tak nak ambil, saya nak ambil tapi dah full. Tolong nak bagi saya kerja apa? Potong gaji saya sikit. Sanggup. Potong gaji saya sikit pun apa? Dulu nak kerja apa? Saya dapat kerja, jadilah saya tak nak fikir apa lah. Dan dia dapat kerja. Yes, dapat kerja. Buat kenduri. Dapat kerja dengan Merivest. Lalu dia nak apa? Cerita dengan semua orang. Orang kampung pun tahu. Bagus company ni. Memang terbaik lah. Dia memang, dia punya, bayangkan dia punya profit last year. Wow. Saya dia cerita. Cerita orang kampung. Tapi dia dah cakap, aku dapat kerja, jadilah. Tak nak benda lain. Bila dah kerja, terpengaruh dengan orang lain. Kita kena tuntut hak kita. Kenapa bonus kita setakat itu aja? Petikai. Walhal pernah tak kita banding? Itu sebab Nabi ajar. Banding dan kenapa kita tak panggil? Ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai lupa tengok orang lagi teruk daripada kita. Yang kedua tu, tengok orang lagi teruk daripada kita. Ada orang bonus pun tak ada. Tu saya kata tadi kan, diumumkan setiap ni penyawat awam. Dengan ini kita berikan insentif, bukan bonus, insentif sebanyak 500 untuk meringankan beban orang tu. Dengan meringankan beban pun geli telinga. Marah. 500 ni you all dapat sebulan gaji. Come on lah. Sebulan gaji tau. Betul tak? Ya ke tak? Betul.
ke lebih. Dia lebih kan. Saya sendiri pun tak ada bonus untuk diri saya. Tak ada. Tapi saya okey je. Kan tu yang kadang-kadang tanya, payment tak masuk. Saya dah bilang alhamdulillah. Namanya divest antara syarikat yang memahami. Bayang, belum minta dah dapat, dahsyat betul. Kita pun nak terfikir, ni duit apa pula ambil divest? Boy, kita belum sampai lagi, kita dah bayar. Dahsyat betul. Macam cerita sama value kan. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Yang kes postman surat-surat. Hari ni pos, semalam sampai. Nak berhenti postman tu, gila weh, macam mana nak buat ni? Hari ni pos semalam sampai weh, gila weh. Dia pun telefon, weh aku dah postkan dah hari ni, tahu dah sampai dah semalam. Macam mana kau buat tu? Itulah kena belajar bersyukur. Saya dah cerita belum yang pasal orang hantar surat kepada Allah Ta'ala? Belum Dah belum? Belum. Dah dia nak jamu anak dia makan. Cik Dola dah dengar kan? Tak tahu kan? Dia nak jamu anak dia makan. Anak dia kata minggu ni anak dia nak balik. Dia tak ada duit. Macam mana nak buat ni? Minta Allah Ta'ala lah. Nak minta tu dia minta dengan cara yang paling drastik tu. Itu dia tulis surat kepada Allah Ta'ala. Minggu ni anak-anak aku semua nak balik ya Allah. Semua nak balik makan. Aku nak bagi dia makan ayam kampung. Aku nak bagi dia makan sayur. Nak bagi makan dengan daging salai. Tu ya Allah. Aku tak ada duit ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Aku dapat RM1 jadilah ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Dia tulis alamat dia. Dia sign. Dia lipat masuk envelope. Dia tulis kat sampul tu kepada Allah Ta'ala. Dia masuk dekat mana-mana. Kan ada Negeri Sembilan, Johor, Selatan, Utara. Dia satu mana-mana. Dia masuk kat mana-mana. Heboh lah satu pejabat pos. Bila macam mana nak tahan kepada Allah Ta'ala ni? Heboh bagi dekat bos. So tuan pengurus pun nak. Okay tak apa. Okay pada semua staff sekejap break sekejap. Mana sini? Okay. Kita sekarang ada satu envelope. Envelope ni ditulis kepada Allah Ta'ala. Jadi saya nak buka envelope ni. Saya takut ada duit ke ada apa ke. Nanti semua jadi saksi. Yang tak ada apa-apa dalam ni. Okay. Tengok Saya buka Saya buka. Okay buka. Dia pun buka. Dia pun baca. Dengan nangis orang dengar. Sialah nak bagi makan lah. Itu ni. Jadi apa pandangan semua? Kesiannya tuan macam ni lah. Kita lancarkan derma kilat. Kita bantu dia. Ada seorang bagi RM5, seorang bagi RM10, seorang bagi RM1, seorang bagi RM3, ada bagi RM2. Kumpul staff, akhirnya dapatlah RM95. Macam mana dia bos? Okey lah tu, RM95. Daripada tak ada, okey lah dia nak satu dapat RM95. Okey lah kan? Masuk dari bulat balik, postkan ke alamat mana. Senyap. Selepas seminggu, satu lagi envelope sampai kepada Allah Ta'ala. Agak-agak. Terima kasih. Dia pun buka. Okay, kita dapat satu surat ni tuan ni. Tu nak cakap terima kasih lah tu tuan. Okay, saya baca saya baca semua saksi. Ya Allah, alhamdulillah, syukur kerana akhirnya duit 100 yang aku minta tu kau makbulkan ya Allah. Aku ucap terima kasih banyak ya Allah. Aku dapat jamu anak-anak makan. Semua happy. Cucu-cucu pun happy. Alhamdulillah. Cuma satu je aku nak mengadu pada kau ya Allah. Duit 100 yang kau bagi kat aku ya Allah tak cukup RM5. Tapi aku tahu ini mesti kerja orang pejabat pos. Bayangkan. Kau bayangkan. Dia boleh tuduh pula pejabat pos curi RM5 pada dia. Dia bukan. Bayangkan tu. Tak bersyukur atau tak? Bayangkan. Okey kan? Bayangkan. Inilah keadaan dia. Kan? Inilah keadaan manusia yang tak bersyukur. Dah dapat dia boleh salah. Dah lah kawan tu beria kutip sama sikit. Kau boleh tuduh pula RM5 memang ni kerja orang pejabat pos saja. Kecil hati orang pejabat pos tu. Bayangkan dia boleh fikir lagi orang siapa yang cilok duit RM5. Dia tak fikir duit tu pecah-pecah RM2, RM1, RM5. Tapi itulah dia hakikatnya manusia. Dan manusia kadang bila dia nak sesuatu bila dah dapat dia terlupa. Nak sangat anak. Hei kenapa lah anak aku ambil sangat. Pergilah. Jangan main sini lah. Peninglah kepala mama. Very bad. Bila dah cuti sekolah, mengamalkan konsep penswastaan. Hantar anak balik mama ayah.
Hendak ke kampung persuasaan tu. Ni mak budak-budak ni heboh nak balik rumah atuk dengan nenek dia. Budak tu pasal bila weh? Kita tu nak cakap pun. Bila anak tak boleh diam lah. Mak dia marah. Anak tak reti simpan hasil pula. Sengit-bengit rumah orang tua tu. Kerja dengan cucunya. Kan? Tapi bila pasal nak, kita hantar anak balik kampung, senang. Lepas tu kita balik ke KL sebab kita nak kerja. Perbualan sunyi je makan rumah kita anak tak ada. Sama dengan ngada semua. Itulah perangai kurang. Memang keadaan nampak. Cara gelak tu tepat tu kena kat dia. Dia cipikir macam aku ni kis dah sama lah. Aku cakap tu memang budak kajian kes. Aduh, betul. Kadang-kadang itulah kita. Kita nak sangat satu benda. Kita nak kerja. Dah dapat kerja, kita lupa. Kita nak sangat naik pangkat. Sebelum naik pangkat, kerja banyak lah. Penat lah cuy. Kenapalah kerja banyak sangat. Sekarang kerja tak boleh ke? Fikir-fikir, kita ni pun manusia. Itulah harganya bila kau naik pangkat. Orang lain ada jawatan biasa-biasa. Dia tak payah datang. Dan kau jawatan kau tinggi. Kau kena pergilah setiap khusus orang pergi. Kan cik belah kan? Kan semua lah. Orang datang pun dia kena pergi tengok. Kan? Tak, tapi betul. Saya seronok dengan konsep yang Cik Abdullah yang ada share dekat saya tu. Pertama konsep ihsan. Ihsan bagus. Sebab saya pakai, pagi tadi saya sebut dekat maritim pagi tadi. Saya sebut ihsan. Iaitu kita nampak ihsan ni, kita nampak Allah tau. Dan kalau tak nampak, kita yakin yang Allah nampak kita. Menyebabkan kita dikawal. Perbuatan kita jaga. Kita tak nak pecah amanah. Pecah amanah ni, not even 1 minute kita tak nak dibazirkan untuk benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kerja. Melainkan waktu minum. Tak apa. Sebab minum tu dah diperuntuk, dah allocatekan masa tu untuk minum. Minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu pertama. Yang kedua, itqan. Diberikan kekuatan. Berikan kita supaya satu sikap bersungguh-sungguh dalam melaksanakan satu tugasan. Baru kita boleh berjaya. Kan? Ni buat satu benda, takat tu lah, gila, tak nak lah. Ada je alasan. Suruh orang lain, asyik-asyik kita. Kita kena sangka baik. Kenapa suruh kita? Manusia ni macam tu lah. Bila suruh kita kan, aduh, asyik aku, suruh orang lain. Cuma suruh orang lain, asyik suruh dia. Tak ada pun suruh aku. Apa penyakit kau ni? Hari ni nak makan kat mana ni? Okay, hari ni abang belanja makan. Kita makan kat luar nak. Okey, nak makan kat mana? Ikut abang lah. Tu bergaduh. Janganlah ikut abang. Abang nak belanja kat luar. Saya pilihlah tempatnya. Alah, ikut abang lah. Kita kerja pula. Tak tahulah. Kita pun bawa pergi kedai Tom Yum. Bawa pergi kedai Tom Yum, dia tarik muka. Cik Tom Yum, tadi kau cakap ikut abang. Nampak? Apa yang kau nak sebenarnya? Dia macam kisah Luqmanul Hakim kan, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Itu you all kena faham. Pagi tadi dia tanya, macam mana nak jadi, satu soalan daripada moderator dia tanya, macam mana ketua nak puaskan hati, macam mana nak bersikap baik pada anak-anak buah. Saya kata memang tak boleh, sampai bila pun tak boleh. Sebab staf ni pelbagai, tapi cukuplah kita niat buat kebaikan untuk semua, sudah. Itu je standard dia. Dan anak buah pula kena letak setting, jangan banyak merungut atas tugas yang diberikan. Buat dulu, kemudian baru share hasil dia macam mana. Baru bincang apa masalahnya. Dan kalau kita pernah buat dan ada potensi-potensi, tanyalah, bos dulu kita pernah buat ni, tapi lepas tu jadi macam ni. Bos okey ke kalau nak buat ni? Tak, saya ni lain ni, tak sama macam yang dulu. Tu sebab saya dah bagi dah guideline. Oh ya ke? Okey, buat. Jangan banyak bertikai. Jika itu tak boleh, ini tak boleh. Kita bila buat satu benda dengan dalam hati dah letakkan tak boleh, memang sampai bila lah kan. Itu yang kita kena faham. Contoh kan, kita cakap macam ni sekarang. Ini adalah ujian pendengaran. Ini adalah ujian pendengaran. Kalau begitu baik, begini tak baik. Kalau begitu, kalau begitu baik, kalau begini tak baik. Kalau begitu baik. Kenapa baik? Faham tak?
Sebab dia tepuk tu jadi baik tu lah. Saya kata ni ujian pendengaran. Cuba kita tutup mata. Cuba tutup mata. Tutup mata. Kalau begitu baik, begini tak baik. Kalau begitu baik. Sebab ujian pendengaran. Kau pergi tengok buat apa? Faham tak? Benda ni simple je kan. Benda ni simple. Sebab tu kadang-kadang kita juga mau bertikau. Macam mana apa pula. Apa macam tu pula. Apa sah? Sedangkan arahan tu je lah. Ni ujian pendengaran. Lepas tu kau sibuk tengok perbuatan tu. Kalau begini baik. Begitu tak baik. Kalau begitu. Apa kaitan perbuatan tangan itu? Orang dah cakap ni ujian pendengaran bukan penglihatan. Itu isu dia. Dalam manajemen selalu macam tu. Bos dengan anak buah susah kan? Tu sebab saya kata kita tak boleh pakai itu orang macam kisah Luqmanul Hakim. Dia dengan anak dia tarik kaldai. Orang kampung tu cakap apalah ada kaldai naiklah kau tarik buat apa? Ayah naik, anak tarik. Kampung lain pula cakap apalah bapak ada sedap-sedap duduk kat atas. Kesian budak tu menarik kaldai tu. Dah turun pula bapak tarik anak duduk atas. Kampung lain pula cakap kau hajarnya anak. Sedap-sedap kau duduk atas, bapak kau tarik. Sudahnya dua-dua naik. Bila dua-dua naik, teruk kaldai tu macam tu. Slow kaldai tu nak bawa dua orang berat. Menyeksa binatang, salah juga. Sudahnya kaldai naik atas dia orang. Lagi teruk pahal pula. Sebab nak puaskan hati semua orang takkan selesai. Macam contohlah kuih semprit yang saya buat kan. Sebelum ni mak saya buat. Saya tengok mak saya buat macam ni. Orang tu cakap itulah, yang ni lah, itulah, inilah. Saya cakap mak, tak payah aku ni beli kepala. Mak buat kuih semprit kampung. Mak buat je. Lagi satu, siapa nak beli? Tak nak, sudah. Itu saja. Lepas tu mak tu buat. Jangan jual dulu, saya kata. Siapkan yang banyak-banyak dulu, baru kita jual. Alhamdulillah. Okey je. Sebab jangan, kita nak faham kata, yang soal tak, dia kalau best kan letak coklat rice. Atas tu. Yang soal tu pula, ada tak yang hangus-hangus? Kan betul tak? Dia nak hangus-hangus. Tapi memang mak saya asing dengan hangus tu. Sebab ada orang nak yang hangus tu. Kan? Yang paling hangus tu ni, kau masuk dalam apa ni? Dengan kau hanguskan. Kan? Nah, memang kalau kita tanya selera orang, contoh hari ni, adakah dia tanya sebelum kita datang ke Scapes ni, untuk hari khusus kita pada hari Rabu nanti, nak tanya you all nak lauk apa tengah hari? Memang tidaklah kan sudah. Kau nak seorang nak si kerabu, si dagang, yang seorang nak ni. Kau makan apa yang ada. Walaupun mangkuk lauk dia letak dalam pinggan. Kena terima sebab kita tak boleh puaskan hati semua orang. Tapi kita sepatutnya belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Tuhan kalau ada rezeki ni tak pernah salah alamat. Tuhan kalau bagi rezeki memang ada. Kalau rezekinya air kosong sampai. Betul. Rezeki dari kosong sampai. Kalau rezeki dia kopi o ais, sampai kopi o ais. Kalau rezeki dia kopi masa break. Oh, kopi masa break saja je. Tak saya kata rezeki. Saya kata rezeki. Saya tak sebut, saya macam mana rasa. Dia kalau tak ada rezeki dia naik ke turun balik. Dia nak tanya, dia ni nak tidak? Saya mau tak apa. Tengok, ikut prosedur. Naik kat sana, turun kat sini. Bagus tak bagus? Nampak? Nampak pusing. Memang ikut format konvo macam tu. Konvo kan, dia dah ambil CJ apa semua, duduk dekat tempat masing-masing. Kembali mengambil tempat. Tak bergurau aja. Ni cerita dia kan. Makna kata kita ni tak boleh nak puaskan hati semua orang. Macam anak-anak kita kan, kita cuba buat yang terbaik, tetap nak kita cakap syik-syik alung. Marah. Ngah minta apa-apa semua dapat. Yang kau dapat ini apa tu lain. Faham kan? Tapi kita tetap nak beritahu akhirnya mudah-mudahan berdoa selalu kepada Allah supaya buka hati anak kita supaya dia nampak kita ni buat yang terbaik. Itu sebenarnya. Macam pekerja kan. Itu sebab kita bawa pada pergi seminar ni.
Luar seminar macam ni sebab nak memperbetulkan setting kita dalam hati, bukannya mempertikaikan semua benda. Tapi letakkan dalam hati bersyukur. Jadi apa juga yang majikan bagi, kita jadikan sebagai satu asas untuk menggerakkan tindakan-tindakan yang terbaik untuk syarikat. Hasilnya nanti yang terbaik dari syarikat. Ayam dulu ke telur dulu? Kita kata, bagilah bonus dulu, barulah kerja elok. Yang bos pula kata, kerjalah dulu, barulah kita bagi bonus. Malahan banyak bonus kita akan bagi. Mungkin macam tu. Mungkin ada tambahan-tambahan insentif disebabkan keriangannya pencapaian yang luar biasa. Macam tadilah pusat zakat tadi. Dia cerita macam mana tahun lepas, tahun sebelum ini, bahawa pembayar zakat membayar lebih kurang 700 juta lebih tahun sebelumnya. Dan baru-baru ni diisytiharkan dah jadi 800 juta lebih. Dan itu baru zakat harta, belum zakat-zakat yang lain. Termasuk semua 878 macam itulah, menghampiri 900 ribu. Jadi mana kata bila nampak ada peningkatan, barulah kita boleh syorkan apakah insentif-insentif tambahan boleh bagi pada orang. Ni kita belum apa-apa lagi dah minta. Takkan tak ada apa. Dia tak jagalah kebajikan staf. Siapa cakap tak jaga? Dengan tahap seluruh negara sedang berjuang, tengah bergelut nak mempertahankan syarikat. Contoh syarikat travel. Syarikat travel berapa banyak yang gulung tikar, berapa banyak yang tukar terus profession yang butuh buat benda lain, jual benda-benda lain. Tak ada lagi buat travel umrah. Yang dulu dah tak ada. Malahan lesen LKU pelancongan tu dijual pada syarikat-syarikat yang lain sebab dia dah tak boleh nak buat dah. Pelancongan ni dulu umrah kan sekejap umrah musim sejuk, umrah musim puasa. Kan? Macam-macam. Tapi sekarang banyak syarikat yang dah terbungkus, habis, terkubur habis, tak ada boleh buat apa. Tapi dalam kita tengok dalam keadaan ini sebenarnya, dalam keadaan itu ada orang masih lagi boleh bagi bonus, hebat lah. Itu dah saya kata. Angkat tangan ni, hebat lah, boleh bagi bonus. Tu yang masa dekat Kelana Resort tu saya tanya, bukan you all lah, staff yang kelas kata, bonus berapa banyak bagi? Terkejut saya. Saya kata boleh dapat macam tu. Ui, saya kata. Cuba kita banding dengan orang yang tak dapat atau banding dengan tangan awam, maka sudah tentulah selayaknya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan bagikan kita. Dan sebagai balasan, kita kena bagi lebih lagi. Dan bila bagi lebih lagi, mudah-mudahan Tuhan akan bagi ganjaran lebih lagi dekat kita. Antaranya, ganjaran yang lebih mungkin bonus ditambah dengan allowance yang lain lah. Mudah-mudahan. Betul tak? Betul tak? Yang ni kita cakap setelah kita bagi servis kita. Tak sahaja dia orang akan bagi. Yang saya tahu syarikat private ni, dia memang suka. Macam Medivest ni dia suka. Apa kita boleh bagi kat staff kita? Apa kita bagi kat staff kita? Walaupun bermaksud dengan memberi pada staf akan mengecilkan lagi margin keuntungan mereka. Tapi kena untunglah. Ni you orang berapa lagi? Kau rasa boleh survive tak syarikat kita ni? Mesti macam tak boleh. Apa-apa kita dah cakap macam tu. Macam kisah 3 ekor katak dalam perigi. 3 ekor katak dalam perigi, seekor katak tu melompat, dia nak naik ke atas. Dia lompat, dia seekor katak ke atas. Jangan tinggi. Mati kau ni nanti. Katak ke atas. Jangan. Jatuh katak pertama, mati. Katak kedua pula cuba lompat. Dia kata, jangan, tinggi ni, weh, jangan. Janganlah, jatuh katak kedua, mati. Sampai katak ketiga, jangan, weh, jangan. Ya Allah, tinggi, ya Allah. Islam kata, tinggi ni Allah, tinggi ni Allah. Tinggi ni, weh, tinggi. Zat. Lepas katak tu keluar. Kenapa? Sebab katak yang ketiga itu pekat. Katak ketiga tu tak dengar. Dan katak tu ingat bila dia kata, jangan, tinggi ni. Dia nampak tangan katak tu begini. Jangan. Dia ingat apa? Tinggi lagi, weh, tinggi lagi. Dan akhirnya dia berjaya keluar. Sebab dia positif. Macam kita lah bila ada semangat. Perasan tak? Bila kita makan Panadol, kita yakin ni makan ni okey ni. Tak baik. Kita yakin. Tapi bila kita tengok, ini pun entahlah. Okey, tidak tahulah. Kita sendiri yang settingkan dalam tubuh badan kita ni, memprosesnya sebagai dia tidak okey. Jadi apa-apa pun, yalah. Macam saya kata dalam kesementaraan hidup kita ni, janganlah kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan dengan benda-benda yang tak penting. Bila dah datang kat sini, dapat share benda-benda baik, terus sebarkan pula kebaikan. Dan salah satu menyebarkan kebaikan, balik begitu kat staff, kenapa kita kena kerja elok.
Kenapa kita kena kerja elok, kenapa kita kena bagi servis yang terbaik, dan apa kesannya pada keseluruhan. Bukan kita je tau. Bila kita kerja baik-baik, bukan kita je dapat bunganya ni. Bunganya, benda yang wanginya, benda yang harumnya, yang hebat ni, seluruh organisasi akan merasa nikmatnya. Mungkin lepas tu besok dia buat joint venture, Medivest Consultant pula, campur pula dengan consultant, jadi Medivest Consortium. Samsung debat pun ada dalam tu. Contoh lah. Contoh. Kita gelak-gelak tapi who knows kan, kita tak tahu akan datang. Dah ada ura-ura. Kalau jadi kita punya advisor, tak, saya okey. Dan benda ni saya minta jangan maklum kepada media tu. Kita kena bincang tu. Wah, ya kan. Tak, saya betul. Kadang-kadang kan macam ada setengah tempat tu, walaupun tak apa, dia minta saya datang untuk dengar luahan seorang-seorang staff. Staff ni cerita, Ustaz saya macam ni kiri. Kita bagilah opinion kita. Dan yang mana sebab kadang-kadang dia lebih percaya dukun luar daripada dukun dalam. Itu yang Cik Abdullah cakap, apa yang saya cakap, Cik Abdullah cakap, dengan pihak pengurusan cakap, sama semua. Sama, cuma dalam bentuk berbeza. Betul dia cakap. Kan Cik Abdullah cakap, tak, lain. Wah, sama je benda je. Faham? Jadi itulah dia. Buat yang terbaik. Bersyukur. Jangan risau. Rezeki tak pernah salah alamat. Ada rezeki untuk kita. Kita tak dapat rezeki ni, Tuhan bagi yang ni. Tuhan tak dapat tu, Tuhan bagi yang ni. Ingat, Tuhan mungkin tak bagi sama macam kita minta, Tuhan bagi lagi baik.